Pendakian ke Gunung Berembun Telapak Buruk bukan sekadar satu pendakian untuk melihat keindahan flora dan fauna tau. Tetapi dia satu perjalanan untuk melihat satu bangkai kapal terbang yang pernah terhempas di situ pada tahun 1945. Dan kapal terbang yang terhempas tu, dalam ramai-ramai yang mati dalam kejadian tu, ada seorang je yang sebenarnya hidup. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya Q daripada Weekend Rescue. So hari ni saya nak bercerita pasal satu kapal terbang yang pernah terhempas di Gunung Berembun Telapak Buruk Negeri Sembilan, iaitu sebuah kapal terbang daripada Royal Air Force B-24 Liberator. Kapal ni digunakan sewaktu zaman Perang Dunia Kedua sebagai pesawat pengeboman dan pesawat untuk menghantar makanan. Sebab kapal terbang ni dia perform untuk terbang rendah dan pada jarak yang jauh. Jadi untuk merentasi lautan-lautan yang luas tu, kapal terbang ni boleh go lah, tak ada masalah lah, tak perlu nak landing isi minyak ke apa benda kan. Tapi sebelum kita start cerita pasal kapal terbang tu, kita cerita background World War II dulu. Okay, seperti yang korang tahu, Perang Dunia Kedua ni berlaku tahun 1939 hingga 1945 antara Pakatan Allies dengan kuasa paksi. Pakatan bersekutu ni ada beberapa lah, US, UK, Soviet dengan China, dan kuasa paksi ni adalah Nazi Jerman, Jepun dan juga Itali. Dan dekat bawah dua-dua kuasa ni adalah dia punya negara-negara yang menyokong tersendiri kan. Perang Dunia Kedua ni berakhir pada tahun 1945 apabila US melancarkan serangan bom atom di Hiroshima, Nagasaki, Jepun. Bila Jepun dah barai tu kan, itulah diisytiharkan secara ofisialnya perang tu tamat lah. Lepas beberapa hari perang tu tamat, Royal Air Force iaitu tentera udara UK yang berpangkalan di Kepulauan Koko, Australia, diorang ni nak hantar satu kapal terbang ke area Tanah Melayu untuk selesaikan dua perkara. Yang pertama, diorang nak hantar supply makanan kepada ahli-ahli Force 136 yang ada dekat dalam area hutan di semenanjung Tanah Melayu, dan yang kedua untuk menghantar risalah nak beritahu yang perang ni dah berakhir. Tetapi dalam perjalanan daripada Kepulauan Koko sampai ke Tanah Melayu, tak tahulah diorang sempat turunkan supply makanan ke tak. Diorang ni yang pasti tak hantar apa-apa distress signal. Tahu-tahu dia hilang daripada radar, dan pangkalan Royal Air Force dekat Australia tu assume yang diorang ni dah jatuh dekat dalam laut. Tapi sebenarnya diorang terhempas di area Tanah Melayu, ataupun lebih spesifik dekat Gunung Berembun. Dia jatuh bergulik-gulik-gulik sampailah dekat lurah antara puncak Gunung Berembun dengan puncak Gunung Telapak Buruk. Okey, itu pada tahun 1945. Lepas tu apa jadi dekat orang kat dalam tu kan? Kru kapal terbang RAF B-24 Liberator ni, dia bawa 9 orang anak kapal beserta dengan makanan dan juga risalah yang dia nak edar tu lah. Dan apabila terhempas pada tahun 1945, diorang terperangkap lah dekat dalam kapal terbang tu. 5 tahun kemudian, tahun 1950, bangkai kapal terbang tu ada orang asli dekat area sekitar situ yang nampak tau. Dia macam dalam celah-celah hutan, tiba-tiba korang nampak satu benda yang pelik. Korang mesti macam, apa benda tu? Rupanya itu adalah bangkai kapal terbang daripada Royal Air Force ni. Tapi pada waktu tu, orang asli yang nampak ni, dia cuba nak sampaikan dekat pihak berkuasa. Tapi pihak berkuasa tak buat apa-apa tindakan. Sebab pada zaman 1950 tu, komunis masih lagi berleluasa. Lagipun tak pasti sama ada itu kapal terbang Royal Air Force betul ataupun tidak. Okey, itu tahun 1950. Moving forward, sampailah tahun 1990. Bayangkan daripada 1945 sampai 1990, dah 45 tahun dah. Tahun 1990, penduduk tempatan iaitu orang asli yang ada dekat situ, dia datang balik dan rediscover lah kapal terbang yang dah 45 tahun berada dekat dalam tu. So time tu barulah diorang ni berani untuk datang dekat dan diorang check, oh ini adalah echo sebuah kapal terbang. Dan pada waktu tu diorang tengok kapal terbang tu dia menggunakan sambungan jenis rivet. So rivet ni menandakan yang kapal terbang tu adalah kapal terbang lama. Sebab pada waktu tu welding ni dia belum berapa popular sangat. Macam kapal terbang yang moden zaman sekarang, dia memang banyak pakai sambungan welding. So tahun 1990 tu lah diorang mempercayai yang kapal terbang ni adalah kapal terbang Perang Dunia Kedua yang terhempas dekat situ lah. Tapi still tak ada apa-apa tindakan yang diambil. Sampailah moving forward pada tahun 2006. Ni kita dah masuk tahun millennium ni, 2006. Sekejap kita ambil kalkulator sikit. 2006, 61 tahun kemudian, barulah kerajaan Malaysia dia ambil inisiatif start untuk hantar ekspedisi untuk assess situation bangkai kapal ni. Tapi nak pergi ke dalam tu, untuk siapa-siapa yang pernah pergi Gunung Berembun Telapak Buruk ni, dia orang tahu memang bukan dekat daripada entry point nak sampai ke crash site tu. So, itu tahun 2006. So sampai tahun 2009 barulah ada volunteer daripada pihak British dan bekerjasama dengan kerajaan Malaysia. So diorang dua-dua ni bergabung dan buat ekspedisi
extraction. Jadi tahun 2009, 64 tahun lepas kapal terbang tu terhempas, barulah diorang datang betul-betul dan diorang extract apa-apa yang penting daripada situ. Jadi apa antara benda yang diorang dapat extract pada waktu tu adalah cebisan-cebisan tulang. Bayangkan lepas 64 tahun masih ada cebisan tulang kat situ. Rasanya ada banyak sighted juga binatang-binatang liar dekat area situ. Jadi apa diorang buat dengan cebisan tulang tu? Diorang buat DNA, check. So betul lah, itu adalah antara 8 orang kru yang dihantar daripada Kepulauan Koko Australia untuk ke Tanah Melayu. Jadi dia buatlah pemakanan. Jadi dia buatlah pemakaman secara rasmi dan disemadikan di tanah perkuburan tentera Commonwealth yang letaknya di Ceras pada tahun 2012. Upacara ni disaksikan oleh ahli-ahli kerabat keluarga 8 orang tu sendiri. Perasan tak saya cakap ini adalah cebisan tulang untuk 8 orang kru? Pada awal tadi saya cakap ada 9 orang kru sebenarnya yang dihantar ke Kepulauan Tanah Melayu. Jadi mana pergi lagi seorang kan? Cerita dia, lagi seorang ni, dia sempat parachute down ataupun dia sempat terjun dengan menggunakan parachute lah daripada kapal terbang tu. Mungkinlah dalam perjalanan tu beberapa orang mungkin akan diturunkan di tempat yang berbeza. Tapi seorang tu baru selamat terjun dan selamat mendarat dan dia buat dia punya misi. Tapi yang lagi 8 orang ni, dia terhempas dekat Gunung Berembun Telapak Buruk, Negeri Sembilan. Nak dijadikan cerita, seorang yang selamat daripada kapal terbang tu yang dah terjun awal-awal tadi, nama beliau adalah Claude Fennell. Kenapa saya refer Captain Claude Fennell ni sebagai beliau? Sebab dia ni adalah antara tokoh penting dalam sistem polis Malaysia. Sebab Claude Fennell ni turns out untuk jadi ketua polis Malaysia yang pertama. Bukan biasa-biasa guys. Last sekali dia ni dibagi gelaran Tan Sri. Itulah, tapi seorang yang terselamat daripada kapal terbang tu turn out untuk jadi orang yang sangat penting untuk Tanah Melayu dan juga Malaysia secara amnya. Jadi saya rasa saya pun dah cerita panjang lebar pasal RAF B-24 Liberator yang terhempas dekat Gunung Berembun Telapak Buruk ni. So lepas ni kalau korang pergi tu, janganlah korang macam, oh ada bangkai kapal terbang, oh ada bangkai kapal terbang. Korang kena ingat yang mayat-mayat kat dalam tu dia bersemadi setelah 67 tahun guys, baru dikeluarkan dan baru ditanam. So saya syorkan untuk korang menghormati tempat kejadian, kenali sejarah kita. Sampai kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.